Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan lihat dari sudut usul fiqh mengenai dengan as-sunnah ataupun al-hadis an-nabawi. Kita lihat dari sudut definisi yang pertama sekali mengenai dengan sunnah. Sunnah dari segi bahasa kita panggil at-tariqah ataupun kita panggil as-sirah, perjalanan ataupun cara. Cuma kalau kita lihat dari sudut yang lebih luas, definisi dari segi lughah ni, sunnah ni, dalam hadis pun ada sebut man sanna. Sanna daripada sunnah lah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat jalan dalam Islam ni satu jalan yang baik, tunjukkan satu model yang baik, okey, falahu ajruha, maka bagi dia adalah pahala kebaikan tersebut, wa ajru man amila biha, dan juga pahala orang yang melakukan amalan kebaikan tu ba'dahu, selepas dia buat, min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, dan tidak mengurangkan pahala yang sedikit pun. Wa man sanna fil Islam, siapa yang membuat satu kesalahan dalam Islam, sunnatan sayyi'atan, makna sanna ni dia buat satu cara orang lain ikut, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'un, iaitu siapa yang buat satu perkara yang jahat dan menjadi model contoh kepada orang lain pun buat, dia pun berdosa, orang lain yang buat, dia juga mendapat dosa kerana dia adalah pelupur, pengasas kepada kejahatan tersebut. Dari sudut istilah sunnah, dia dari sudut istilah syar'i, dia lebih khususlah daripada penggunaan lughawi. Makna dia lebih khusus, lebih spesifik berbanding dengan lughah. Sebab lughah ni luas. Setiap jalan dia adalah dipanggil sebagai sunnah. Bila sebut tentang sunnah di sudut istilah syar'i, bermaksud fi bidayatil amr tufham ala annaha hiya tariqah allati jara al-amal biha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu jalan yang mana beramal dengan cara jalan tersebut pada zaman Nabi SAW, itulah dipanggil sebagai sunnah. Cuma kita lihat sekarang ni perbincangan mengenai dengan sunnah, tapi dari sudut siapa? Dari sudut usuliyin, al-usuliyun, okey, ulama-ulama usul. Apakah maksud sunnah di kalangan ulama-ulama usul? Iaitu sesuatu yang bermula daripada Nabi SAW, selain daripada Quran, daripada perkataan ataupun perbuatan ataupun pengakuan, takrir. Okey? Jadi maksudnya apa daripada Nabi, daripada Nabi, minan Nabi, tapi bukan Quran. Daripada Nabi yang bukan Quran, dia terbagi kepada tiga, iaitu dipanggil sebagai apa? Qauli, okey, dipanggil sebagai fi'li, dipanggil sebagai taqriri. Dipanggil sunnah qauli, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Okey. Bila sebut sunnah di kalangan ulama-ulama usul, tiga ni tidak terlepas. Dari segi perkataannya, perbuatan Nabi dan juga pengakuan Nabi SAW. Kita lihat apakah dimaksudkan sunnah qauliyah, al-qauli. Apa dia? Iaitu dipanggil sebagai hadis Nabi SAW, yang itu banyak sekali lah riwayat-riwayat hadis, inilah dipanggil sebagai qauli. Okey. Manakala sunnah fi'li ni apa? Fi'li ni perbuatan Nabi SAW
fayuradu biha ma kana yaf'aluhu min a'malin, iaitu suatu amalan yang Nabi SAW buat, mimma laha silatan bil ahkam, yang mana ada hubung kait dengan hukum hakam. Seumpama solat Nabi, puasa Nabi, haji Nabi, maka itulah dipanggil sebagai fi'ali. Okey, perkataan Nabi dipanggil sebagai sunnah qauliyah, perbuatan Nabi dipanggil sebagai fi'aliyah. Dan seterusnya dipanggil sebagai taqririyah yang ketiga. Sunnah taqririyah iaitu sebahagian sahabat Nabi yang mana mereka ni sebahagian sahabat Nabi ataupun manusia yang hidup pada zaman Nabi yang beriman dengan Nabi, okey, sebahagian di kalangan manusia mereka berkata dengan satu perkataan. Sahabat Nabi berkata dengan satu perkataan, ataupun sahabat Nabi buat satu perbuatan di hadapan Nabi SAW ataupun di hadapan manusia yang lain selain daripada Nabi. Maka Nabi melihat ataupun Nabi mendengar, tapi Nabi tak cakap apa-apa pun. Nabi diam, Nabi tak ingkar. Apa maksud takriri? Apa maksud takriri? Takriri ini sama ada Nabi yang lihat, atau Nabi tak lihat tapi sahabat lain lihat. Sahabat lain yang lihat. Okey. Bila Nabi lihat, sahabat lain lihat, natijah dia Nabi diam. Nabi tak bagi hukum hakam apa pun, Nabi diam. Dan juga seterusnya, yang keduanya, Nabi tak ingkar. Itulah dipanggil taqririyah. Hukumnya harus. Sebab bila benda yang mungkar, Nabi tak akan diam. Bila benda yang mungkar, Nabi pasti akan ingkar. Tegur sahabat. Seolah-olah Nabi menyatakan haza halalun. Nabi diam tu seolah-olah Nabi dalam bahasa isyarat ketika dia kata, seolah-olah Nabi kata haza halal. Ini adalah halal. Ini adalah harus. Sebab ayat Quran dalam suratul Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepada kamu daripada Allah Ta'ala. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Jika kamu tak buat, maka kamu tak menyampaikan risalah kenabian, risalah Allah Ta'ala kepada manusia. Jadi benda yang jahat tak boleh disembunyikan. Contoh apa mengenai dengan sunnah taqririyah, iaitu pernah sekali sebahagian sahabat Nabi duduk di hadapan Nabi makan himar wahshi. Himar wahshi ni apa? Zebra lah. Zebra, kuda belang. Wa ru'yatuhu rajulan, maka Nabi SAW diam. Sebagian sahabat makan depan Nabi himar wahshi, iaitu zebra, kuda belang. Nabi diam. Nabi tak kata apa-apa. Ini maknanya benda tu halal. Kalau benda tadi haram, zebra tak boleh makan, Nabi akan kata ini adalah haram, tak boleh makan. Begitu juga Nabi SAW melihat seorang lelaki makan dhab di hadapan hidangan yang bersama dengan Nabi. Nabi diam. Itu menunjukkan dhab, binatang padang pasir, biawak padang pasir adalah hukumnya adalah halal. Adapun ibtisam, senyumnya Nabi, dan juga buat baiknya Nabi bagi satu perbuatan atau perkataan, itu kita panggil mimbabi aula lah. Kalau Nabi diam, itu menunjukkan harus. Nabi diam itu menunjukkan harus. Bagaimanakah Nabi senyum dan juga Nabi beri reaksi. Nabi buat benda yang baik, Nabi terang perkara ini baik, itu lebih mimbabi aula lah. Itu lebih diterima. Hadis daripada Ammar Ibn al-As, dia kata aku ihtilam, mimpi sehingga kena mandi pada satu malam yang sangat sejuk dalam peperangan Ghazwah apa? Zatis Salasil.
Kemudian Amr bin As kata, aku takut sekiranya aku mandi aku akan mati ya. Fatayammamtu, aku pun tayammum lah. Kemudian aku jadi imam kepada sahabat-sahabat Nabi sembahyang subuh. Kemudian barulah dia mengadukan perihal tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi kata, ya Amr ibn al-As, ya Amr ibn al-As, okey, sallaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr bin As, kamu sembahyang menjadi imam kepada sahabat-sahabat kamu sedangkan kamu dalam keadaan berjunub. Maka fa akhbartuhu billadhi mana'ani minal ightisal. Maka aku pun beritahu Nabi lah, iaitu perkara yang membuatkan aku tidak boleh mandi, iaitu kerana sejuk sangat. Maka aku pun berkata, sesungguhnya aku mendengar Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda dalam Al-Quran, iaitu wala taqtulu anfusakum. Dia ambil ayat tu, jangan kamu bunuh diri kamu. Sebab bila aku mandi dalam keadaan berjunub ni, mandi wajib, sejuk sangat, kemungkinan aku boleh bawa kepada kematian. Jadi berdasarkan dalil ayat Quran wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, maka Nabi dengar dalil tersebut. Apa jawapan Nabi? Nabi fadhahikan Nabi pun tersenyum. Walam yaf'al syai'an, walam yaqul syai'an, Nabi tak kata apa-apa, cuma Nabi senyum je. Itu mimbabi aula, lebihlah diterima sebagai menjadi hukum. Okey? Itulah perbahasan di kalangan ulama usul, sunnah qauliyah, fi'liyah dan juga taqririyah. Mudah-mudahan bermanfaat perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah.